Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrillah rabbil alamin. Pada hari ini kita mendapati bahawa masyarakat yang di mana tempat kita duduk terdapat beberapa kumpulan. Satu kumpulan adalah mereka yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan. Satu kumpulan yang lain adalah mereka yang menentang Islam. Mereka yang mengambil cara hidup yang lain selain daripada yang ditentukan oleh Islam. Bahkan sebahagiannya menentang segala perancangan untuk membawa kepada masyarakat yang lebih bahagia, pada masyarakat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kumpulan yang ketiga, kumpulan yang tidak dapat ditentukan kedudukan mereka, iaitu mereka ini kadang-kadang mereka mau kepada kebaikan dan kadang-kadang mereka sukakan kepada kejahatan, dan mereka tidak begitu mempedulikan cara-cara pegangan dan keimanan mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun, kita sebagai orang Islam semuanya kita bertanggungjawab menyampaikan dakwah, walaupun satu pesanan, balighu anni walau ayah, sampaikanlah kepada mereka walaupun satu ayat. Dalam arti kata kita menyampaikan dakwah walaupun dalam bentuk kecil-kecilan, walaupun dalam kumpulan yang kecil, ataupun dalam kepada orang perseorangan sahaja. Dalam panduan ini Islam telah menetapkan seperti mana disebut dalam ayat, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ajaklah kepada jalan Tuhan kamu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah dan dengan contoh nasihat yang baik, dan berhujahlah dengan mereka, memberi keterangan dan penerangan dengan cara yang lebih baik daripada yang mereka kemukakan. Ini garis panduan kepada para pendakwah. Hikmah, ataupun kita juga menggunakan perkataan ini, iaitu kebijaksanaan, adalah bagaimana kita menyatakan sesuatu, mengajak kepada Islam, mengajak kepada kebaikan dengan cara yang mudah, dengan cara yang benar, dengan cara yang kita fikirkan boleh difahami oleh kumpulan sasaran kita, berdasar kepada latar belakang pemikiran dan fahaman serta pendidikan mereka, dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Dan kita sendiri menunjukkan contoh tauladan bagaimanakah dakwah ataupun cara hidup Islam itu hendak kita laksanakan. Dan sebagai contohnya, umpamanya kalau kita menyatakan Islam mahu kebenaran dan suka kepada keadilan, maka kita tunjukkan perlakuan itu di dalam hidup kita. Bahkan kalau kita punya kedudukan sebagai hakim atau sebagai ketua yang memutuskan sesuatu, hendaklah kita berusaha memutuskan dengan cara benar dan dengan cara yang adil, sebagai contoh. Begitu juga kalau kita mengatakan Islam mahukan mementingkan taharah, kebersihan, maka kita tunjukkan juga dengan pribadi kita, dengan pakaian kita, dengan rumah kita, dengan tempat kerja kita bersih, kemas, tersusun dan menyenangkan. Begitu juga peringkat yang ketiga, apabila kita berdepan dengan hujah, dengan perbahasan ilmiah ataupun dengan perdebatan, maka kita menyampaikan hujah kita dan keterangan kita dengan cara yang lebih baik daripada kumpulan yang menentang kita atau kumpulan yang berdepan dengan kita, supaya yang pertamanya hujah kita lebih mantap, berasaskan kepada keterangan-keterangan yang fakta-fakta yang benar. Dan yang kedua, cara persembahan, cara kita mengemukakan hujah itu dengan cara yang lebih beretika, dengan cara yang lebih
berakhlak dengan cara yang lembut, dengan cara yang boleh diterima, dan kita tujuannya tidak mencari kemenangan. Bukan kita untuk populariti, tetapi yang kita hendak capai adalah persetujuan supaya mereka mengiktiraf kebenaran dan mereka menerima dakwah Islam itu dengan cara yang ikhlas. Sebab matlamat Islam itu adalah untuk mencapai keharmonian, kedamaian dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Matlamat kita Allah menyampaikan, menyuluhkan, memberikan cahaya kepada mereka. Mudah-mudahan mereka itu akan selamat di dunia dan akhirat. Begitu juga kita pun berharap begitu untuk diri kita, keluarga dan orang-orang yang bersama kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.